Assalamualaikum dan hello Zai String. Okey, so dalam video yang lepas saya ada cakap pasal RZ. Okey, 5 perkara yang patut pertimbangkan untuk beli RZ. And then saya ada juga highlight pasal piston standard boleh juga dapatkan top speed yang sedap, dan juga motor lagi tahan daripada biasalah, blok tu tahan. So, kali ni saya nak menjawab persoalan. Okey bang, kalau piston size standard, nak buat apa je? Apa yang perlu dibuat untuk laju? So saya tak nak cakap pasal potting, tapi saya nak sentuh pada dua bahagian. Yang pertama, bahagian piston tu sendiri. Yang kedua, bahagian bearing. Pertama sekali, piston. Sebab kita tak nak besarkan piston sangat-sangat lah. Kalau kita nak besarkan pun mungkin sehingga saiz 0.75 dah cukup lah. Itu pun dah orang kata berapa kali potong blok? 3 kali potong blok. Sebab sekali potong blok dia naik 0.25, betul. So, okey, saya pun tak adalah tahu banyak benda sangat. Cuma saya nak tekankan dekat sini, ini orang kata sedikit guideline, supaya bila korang nak buat tu adalah sedikit gambaran. Tak adalah pergi bengkel tu korang blur terus tak tahu nak buat apa. So dapatlah bayangan. So kalau pomen tu kawan-kawan korang, so korang boleh cakap lah, aku nak buat macam ni, macam ni, macam ni, and then finishing kau settle lah. Macam tu. Tak adalah orang kata pergi tu betul-betul 100% daripada pomen punya resepi. Tak adalah. Korang ada kefahaman sikit-sikit. Sebab cara yang saya ajar ni boleh dikatakan minyak tak kuat makan sangat lah, sebab piston masih lagi standard. Mungkin ada usik sikit sebab korang akan usik bahagian potting, so minyak akan kuat sikit, slightly kuat. Tapi tak adalah macam budak-budak yang pakai piston 58, 59. Tak adalah macam tu. So piston tu apa perlu buat? Piston RZ tu korang boleh buat coating. Biasa tengok kan dekat Facebook, dalam 2 tahun lepas dia macam kecoh lah. Bukan kecoh, macam teknologi baru yang baru ada dekat Malaysia ni. Sebelum ni benda tu biasanya ada dekat motosikal untuk cross, motocross lah. Perlumbaan motocross ni, piston dia tu daripada jenama-jenama yang power macam Wusner dan jenama-jenama lain. Okey, diorang ada piston yang coated color hitam. Ada yang coated color hitam, ada coated color gold. So tak kisahlah yang mana korang nak buat. Tapi antara kelebihan dia adalah dia dapat mengoptimumkan pembakaran tu. Sebab apa? Piston tu dia tak menyerap haba sangat, dia repel haba tu ke atas. So betul-betul energi hasil daripada combustion tu memang betul-betul push piston tu ke bawah, bukan menyebabkan piston tu panas. So dekat sini kita nampak dia ada konsep heat transfer. Kalau korang yang belajar engineering ataupun mungkin belajar fizik untuk level diploma degree, korang akan faham lah, dia ada belajar pasal heat transfer. Macam mana heat tu dia boleh mengalir ke dalam material yang lain-lain. Dia ada kiraan dia. So kita nak kurangkan transfer tu, dia still ada, piston tu still panas bila combustion tu berlaku. Cuma kita dapat kurangkan jumlah kepanasan yang masuk ke piston tu, selebihnya dia repel balik ke atas. So combustion tu slightly lebih besar, walaupun piston masih lagi size dia standard. Sebab apa? Coating. Tapi coating ni orang kata tak adalah tahan lama sangat. Orang kata bila coating tu dah habis lah. Macam mana dapat piston coating ni? Okey, ada orang jual piston yang dah siap coating, dan ada juga orang yang buat coating saja. Maknanya piston korang bawa, korang buat coating lah. Okey, so itu yang menarik. So yang kedua, yang ni khas untuk orang-orang yang nak long distance lah kan. Kita ada pilihan nak pakai single ring ataupun double ring. Kebiasaan orang akan pakai double ring, tapi untuk track orang pakai single ring sebab nak ringan, betul. So kalau nak pakai single ring pun boleh, tengok pada acara yang korang sertai lah. Kalau korang duduk dekat dalam track untuk macam sepang ataupun main drag battle kan, okey, drag race, memang single ring lah diperlukan. Tapi double ring memang orang kata tahap, orang kata apa, minyak-minyak yang boleh, bukan tembus, dia boleh bocor.
melalui ring tu lagi tinggi lah kalau kita pakai single ring. So double ring ni dapat mengurangkan benda tu, so orang kata kita dapat mengoptimumkan combustion. Tapi motor tak ringan macam single ring lah. Okey, tapi okey lah, kita bukan nak ringan ke apa, kita just nak motor tu boleh touch top speed yang cantik dan tahan lasak. Okey, so itu piston. Okay, so porting, of course lah korang akan usik lah porting. Macam mana korang nak porting, sama ada korang nak sekadar lay saja bahagian-bahagian tertentu, ataupun korang nak bagi licin pun sedap juga, ataupun korang nak buat dimple design pun sedap juga, terpulang, tak ada masalah. Okay, so bila kita dah cakap pasal piston tu, okay, piston standard. Bila piston standard ni sebenarnya kita banyak bermain dengan orang kata RPM yang tinggi. Okey, kenapa saya cakap bermain RPM yang tinggi? Okey, so ada orang kan dia kata macam, bang, bukan ke orang akan pendekkan stroke untuk RPM tinggi. Okey, betul, memang itulah asasnya. Tapi kita tengok pelik konsep. Okey, Yamaha RZ dia punya red line dia bermula berapa? 10 ke 11? Okey, sampai maksimum 12. Okey, so kita nampak itu adalah putaran RPM yang dia RZ standard boleh capai. Tapi kalau kita push dalam keadaan dia standard, bahaya. So itu limitation dia, tapi dia still boleh capai. So sekarang ni kita nak buat dia boleh berlari pada red line tu dalam keadaan yang engine tu kita tahu dia takkan jahanam lah. Bukan takkan jahanam, dia tahan, dia boleh handle condition yang sampai ke tahap tu. Okay, so antara benda-benda yang kita kena tengok adalah of course lah bearing. Ini baru kita cakap pasal bearing. Sebab bearing yang standard tu dia memang dah set yang macam tu lah. Orang kata red line tu dah bahaya. Lebih pada tu dia adalah limit dia kan. Kalau lebih pada tu still boleh jalan, tapi bearing tu dalam keadaan yang bakal lah orang kata. Jadi tukar kepada bearing yang lagi baik, yang orang kata RPM dia tu boleh extend kepada lebih, mungkin boleh extend sehingga ke 15,000 RPM. Bearing tu tahan. So bila kita setakat layan 12,000, 13,000 RPM, kita tak risau bearing pecah. Kita tak nak bila bearing crankshaft tu pecah kan. So crankshaft dalam keadaan yang tak balance terus, sengit sikit terus, teruslah orang kata blok kau jahanam, road pun bengkok, engine pun jam. Kat situ masalah, kos lagi besar. So nak mengelakkan kos-kos yang besar ni, sebab blok RZ pun bukannya murah, so cara terbaik adalah memang kena turun engine, pasanglah bearing crankshaft tu yang baik sikit. Bearing gearbox apa semua kalau ada modal boleh pasang lah, tapi yang utama memang crankshaft lah, sebab crankshaft tu yang akan menerima betul-betul segala energi daripada combustion tu, daripada letupan dekat kebut pembakaran. So bearing crankshaft. Okay, 2 point. Okay, nampak tak? 2 point je. Kalau korang faham ni, memang orang kata cantik lah. Selebihnya kerja-kerja finishing tu nanti kita akan boleh discuss juga, ataupun korang tak nak serabut kepala, korang bercakap dengan pomen lah. Okay, so kita dah potting macam ni. So berapa jetting, carburetor apa semua settle. Okay, ini saya cerita 2 point je, piston dengan bearing crankshaft. So lain-lain point untuk RZ piston standard, tapi nak push to the limit. Okay, saya akan ceritakan datang lah. Okay, tapi sebelum saya lupa, okay, kenapa saya cakap pasal RPM tinggi? Kenapa? Baik, dekat sini kita back kepada size bore. Okay, untuk blok ataupun piston yang bore dia besar, of course lah power dia cepat sampai. Untuk motor-motor yang bore dia standard, dia punya peak power dia tu standard lah. Bila kita dah tekan itu, tekan ini, dia boleh capai horsepower. Contohlah RZ boleh dapat horsepower 40 horsepower modified. Itu piston 59 contoh. Tapi RZ yang piston 56 ataupun 56.5, 56.75 pun boleh dapat horsepower yang macam tu. Cuma horsepower tu dicapai lambat sikit. Okey, pertama, lambat bergantung pada macam mana korang potting dan korang punya setting. Kedua, kadang-kadang dia boleh dapat macam motor-motor lain, tapi bacaan graf dyno dia memang tak cantik. Tak cantik macam mana? Dia akan maintain rendah sampai dekat RPM, katalah peak power dia 11,000, tiba-tiba naik macam tu. Dia berbeza dengan motor-motor lain yang piston besar. Dia punya RPM dia tu, dia akan mula tinggi pada peringkat pertengahan dah tinggi.
So dekat situ perbezaan dia. Dia ada power dia lebih sikit. Bacaan graf dia tu, kalau kita kira surface area graf tu, kita nampak yang uh, peak power ataupun graf tu, kita nak kata macam mana saya dah lupa bahasa teknikal dia. Lebih merujuk kepada motor tu RPM rendah, bawa dia power dia tak terasa. Dia nak betul-betul power kena RPM tinggi. Tak macam motor-motor yang big bore. Kita dapat rasa RPM rendah pun dah terasa dah sikit. Okey, ada orang kata, bang, kalau kata pasal menaikkan bacaan graf yang cantik ni kan lebih kepada meningkatkan torque, dan meningkatkan torque tu lebih kepada bacaan stroke yang lebih besar. Betul. Tapi kita tak boleh nak deny yang sebenarnya membuka bacaan stroke, bacaan bore yang lagi besar tu juga, piston lagi besar tu juga sebenarnya buat kita dapat rasa enjin tu. Technical formula asal memang macam tu. Orang kata ini A tambah A dapat B. Tapi bila kita buat dekat motor, lain. Terutamanya motor-motor yang dia punya berat dia ni tak berat lah, 130 kilo dan ke bawah. Memang orang kata formula tu terpakai, tapi still dia ada efek sebab berat motosikal dan juga berat penunggang. So still benda tu berkait. Tak semestinya nak tingkatkan torque tu kita nak adjust stroke saja. Adjust bore pun boleh meningkat torque juga. So dekat situlah kita boleh nampak. Orang yang buat dyno dia akan nampak lah, oh macam ni kalau piston 56, okey, dia dapat 40 horsepower, tapi bacaan dyno dia tu, bentuk dyno dia tu lain. Dia macam very flat daripada awal, naik menuju 6. Berbanding orang-orang yang piston dia besar, dia akan naik cantik sampai ke peak power dalam keadaan dia tak nampak menjunam sangat. So orang kata cantik lah. So orang-orang yang pakai piston kecil ni kan, piston standard, okey, asasnya dia boleh dapat top speed tu, tapi dia kena berada pada RPM yang betul dari peringkat awal. Kalau tidak, memang kena titik lah dengan budak-budak yang big bore. Tapi kelebihan piston standard ni, enjin sangat-sangat sedap lah orang kata. Kita tak adalah rasa masalah gegar, vibrate melampau-lampau. Lepas tu kita tak usik balancing crankshaft dengan piston tu, sebab bila kita membesarkan apa yang sepatutnya melawan design standard, enjin tu kuat tapi dia ada side effect lah. Side effect gegar, enjin tak bertahan. Okey, lepas tu road mungkin boleh bengkok kalau ada slightly failure yang berlaku sikit je dekat ring. Dia ada yang macam tu. So itu kelebihan, dan that's why saya tak tahulah kenapa kan, tapi budak-budak double R memang kebanyakannya kalau nak buat top, memang dia akan maintain size piston 59 tu. Sebab piston 59 pun boleh touch top speed yang sedap. Tak bermakna nak top speed yang sedap kena piston yang besar saja. Of course lah, piston yang lagi besar lagi boleh pergilah. Tapi setakat apa yang saya nampak sekarang ni, tak nampak sangat pomen-pomen betul-betul nak push dekat piston yang besar, kecuali main drag. So okey, 2 point. Pertama, piston standard tu korang coating supaya dapat maksimumkan apa yang sepatutnya korang maksimumkan. Yang kedua, bearing crankshaft, sebab bila korang tak cukup bore yang besar, memang korang kena duduk pada RPM yang betul. Peak power korang memang akan duduk pada RPM yang lebih, dia extended sikit pada yang standard. So kalau bearing crankshaft dalam keadaan yang tak ready, masih standard, mengundang lah tu, mengundang. Okey, untuk konten yang akan datang, bye bye.